Tuan ingat tak dulu? Dengan Abu Mayat pun dia takut. Abu Mayat tu. Abu Mayat tak boleh buat apa-apa. Kan? Oh, tak boleh. Kita tak boleh benarkan negara kita, tanah Melayu ini dicemari oleh Abu Mayat komunis. Fahaman komunis itu walaupun satu hun, satu atom Abu Mayat kita haramkan berada di bumi negara kita. Tapi, kata walaon. Samsiah fakih dalam bumi kita. Kan? Sebab apa? Mereka tak timbulkan komunis juga. Apa beza komunis mereka dengan komunis Simpang? Sama aja. Agama aja beza. Kan? Syekh Maidin Islam, Samsiah fakih Islam. Fahaman komunis. Kenapa kamu tak pertikaikan? Sebab dia Melayu. Itu sebenarnya. Samsiah fakih itu Melayu. Syekh Maidin itu Melayu. Jadi tak nak nampak sangat kita benci Cina ni. Tu Simpang. Nak bagi sedap sikit, nak bagi orang lagi benci kat Cina. Tu Anthony Lok sepupu Simpang. Tersakok sepupu Simpang. Habis orang percaya. Ni, niat tak baik. Islam tak ajar macam tu, saudara. Kalau tidak buat apa, Allah ciptakan berbagai kaum dan bangsa. Apa salahnya Allah jadikan Melayu je semua? Nabi Muhammad pun Melayu, Nabi Adam Melayu, semua Melayu, Abu Lahab Melayu. Kan? Bersatu padu. Tapi tu Allah tak ciptakan iblis. Semua jadi malaikat dalam dunia ni. Semua baik. Sebab iblis tak ada, tak siapa nak hasut. Kan? Tak siapa nak hasut. Motor senik pun tak boleh buat perangai, ustaz budak pun tak boleh buat perangai, jemisan murid pun tak boleh buat perangai. Sebab apa? Iblis ada. Kan? Kenapa Allah buat? Allah cipta syurga neraka, Allah cipta iblis. Allah cipta manusia sebagai khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia cipta Adam sebagai khalifah. Kan? Tuhan yang lebih tahu sebab apa dia cipta semua ni. Kan? Manusia sebagai khalifah, tak habislah bumi. Walaupun berbagai kaum dan agama, berbaik-baiklah, apa salahnya? Kan kita Tuhan. Tuhan tahu ada yang Islam, ada yang bukan Islam, Tuhan tahu. Sebab itu dia cipta syurga neraka. Tapi bukan untuk kau berbalah. Nampak bendera orang pun kau jadi balah. Kan? Nampak bendera orang. Tapi kalau alat-alat dari China ambil pula tu. Oh, telefon beli kat Shopee barang China. Nak murah. Oh, tak apa dengan China. So dalam beli China. Kan? Tak percaya cuba singkap lebay tengah ceramah tu, kan? Razman tengah ceramah tu, pakai jubah tu, dia tengah hentam China. Oh, China kau minit. Tak tengah cakap tu pergi singkap jubah dia. Tengok so dalam dia. China. Walaupun dia tengah hentam China, so dalam dia kain di China. Yang tengah buat live tu, telefon China. Ni kata hipokrit saudara. Pasal otak jahat. Kan? Tak percaya tiba tahun baru Cina, tengok tahun depan tahun baru Cina. Kan? Ada pimpin MCA ke, gerakan ke, DAP ke, pergi masuk kampung, dekat pasar malam ke atas rumah kita, bawa ampau, sampul merah tu kan. Ampau. Hantar ke rumah Balaon. Balaon ni. Dia duk hentam-hentam Cina ni. Saudara ingat dia ambil tak ambil ampau ni? Ambil saudara. Dia suruh anak-anak cucu cicit ambil, berbaris ambil. Walaupun ampau tu warna merah, tulisan Cina, oh tak adalah komunis tak komunis. Pasal apa? Duit. Kalau bagi duit, ampau, nampak tembok Cina, uncle datang rumah nak bagi ampau, siap panggil anak ada dua orang kat luar ni, panggil kat dapur belakang ni. Along, Angah, meh, uncle nak bagi ampau ni. Meh keluar semua cucu panggil cucu tu. Dalam jamban pun keluar uncle nak bagi duit ni. Kalau buat duit kan. Habis tu tembok Cina dah makan semua, kutuk Cina. Rosak kereta hantar bengkel Cina. Tukar tayar kereta Velfire untuk lebay ni, pakai Velfire. Mana kedai Melayu? Berapa biji kedai Melayu jual tayar ni? Pergi kedai Cina. Bengkel kedai Cina. Tapi permusuhan kita bawa, dia bercakap dekat situ. Kita dah kulit putih kena bersama kulit putih. Janggut putih kena bersama-sama dengan janggut putih. Sebab apa nak bagi perkauman orang Melayu kena satu sokong orang Melayu. Saya nak bagi tahu Razman, orang Melayu akan sokong orang Melayu yang jujur, orang Melayu yang akan ikut Islam, orang Melayu yang bodoh macam kamu tak siapa nak ikut. Kamu hanya bercakap menyalak tapi kamu tak ada maruah.
Ha? Kejap lagi dengar cerita. Ni, Uncle Meng nak saman dia ni. Sama dia minta maaf tu. Macam Anwar tu kan. Oh, cakap dapat penyokong. Macam tu ada cakap kat Telintan tu. Dapat penyokong saudara lupa diri dah zaman ni. Ha? Kan dapat penyokong dia lupa diri. Singkap-singkap jubah ni. Kita lah orang Islam. Yang ada kat sini ni. Nak pertahankan Islam ni. Menyaris-nyaris lagi kita dijajah oleh komunis. Nasib baik bendera dah tak ada dah dia kata. Ha, kita tuan-tuan lah bersama dengan kami. Ni, putih sama putih kita kena bertahan kita zaman. Kita walau macam mana pun kita akan pertahankan Islam ini. Takbir! Takbir! Kata orang yang bodoh. Kan? Macam tu lah dulu dia cakap Anwar. Anwar Ibrahim kalau dia jadi Perdana Menteri LGBT akan diluluskan dari negara kita. Takbir! Takbir! Kata Bala'on. Anwar Ibrahim kalau jadi Perdana Menteri, kita anak-anak kita akan pakai seluar pendek balik, pakai skirt balik. Takbir! Takbir! Kata Bala'on. Anwar Ibrahim kalau jadi Perdana Menteri, lelaki boleh nikah sama lelaki, perempuan boleh nikah sama perempuan. Takbir! Takbir! Lepas tu Anwar kata nak saman 5 juta. Kan? Anwar saman 5 juta. Fitnah dia. Apa dia jawab? Saya takkan mengalah demi Islam. Dia cakap dengan wartawan tu. Bukan kita nak reka-reka saudara. Betul. Saya takkan, ada dalam YouTube. Tengoklah. Walau ni kadang susah tau. Kadang kita ingat kita ni macam dia. Kan? Ha. Saya takkan mengaku, takkan minta maaf. Demi Islam saya takkan minta maaf. Oh, dapat wartawan. Okeylah, kita berkata, ui hebat Osman ni. Betul-betul lah pegawai custom ni memang berani lah. Memang hebat lah dia. Kan? Memang dia pejuang, mujahidin betul lah dia ni. Kita ingat macam tu. Tiba waktu nak bicara, kan? Dia tak panggil wartawan. Dia tak panggil. Malawan dia. Kan? Dia diam datang mahkamah. Dia tinjau kat mahkamah mana Anwar. Mana peguam Anwar. Sebelum start masuk mahkamah, dia jumpa dah merangkak, melutut dengan Anwar minta maaf. Ampunkan kami, pelanggar gua. Ampunkan kami, pelanggar gua. Ampunkan kami, pelanggar gua. Tu dah zaman. Saya nak bagi tahu yang menyalak baru-baru ni dekat menara Tok Intan tu. Tu dah perangai Rasman. Aku nak bagi tahu kawan-kawan. Yang bercakap berkokok kat menara Tok Intan tu dia perangai. Kau tengoklah lepas ni besok dia akan cakap dengan Komeng. Dengan Komeng nak saman dia tu. Pasal dia kata dengan Komeng yang ada sekali hadir waktu kibar bendera Cina. Masa tu dengan Komeng kat Kelompoh. Kan? Wali keramat ke apa dengan Komeng ni. Dia ingat dengan Komeng ni macam Abu Ya je. Kan? Dalam waktu yang sama, Abu Ya boleh bersama isteri-isteri dia. Umujah cerita lah. Kan? Abu Ya ni dalam masa yang sama, dia boleh melaksanakan amanah dia kepada isteri dia, yang 4 orang tu, serentak. Itu Abu Ya. Kan? Dengan Komeng bukan macam tu. Dia ada kat KL, dia tak ada kat Kelantan. Tapi Rasman kata dia ada. Sama Komeng nak saman dia. Dalam ucapan semalam, berapi-api dia Rasman, saudara. Tapi lepas ni besok, kan? Bila saman tu bawa ke mahkamah, kan? Dia pun takut juga kalau kalah saman. Berapa tak kira lah, berjuta dia nak saman. Kan? Silap-silap kerusi dia tu akan hilang kalau dia kalah mahkamah. Dia memang confirm dia kalah. Pasal confirm dengan Komeng tak ada kat situ. Dia memang confirm dia akan kalah, saudara. Dia akan memberi risiko pada kerusi dia. Apa akan berlaku? Percayalah, saudara. Lepas ni sekali lagi dia akan merangkak pula kat DAP. Dia akan sujud, dia akan jilat kapak kaki dengan Komeng. Percayalah. Rasman ni tak ada maruah, saudara. Tak ada maruah. Tak ada maruah. Hari ni PAS mau tak mau, suka tak suka, dia akan mempertahankan Rasman. Walaupun dia tahu Rasman tu fitnah. Patutnya Tuan bin Tuan dia tak boleh keluar kenyataan mempertahankan Rasman sebab terang-terang dia fitnah. Sebab dengan Komeng tak ada waktu kejadian kibar bendera itu. Rasman tuduh dengan Komeng ada. Dalam Islam ni, kamu fitnah bukan saja tidak boleh fitnah sesama Islam. Kau fitnah orang bukan Islam pun tak boleh. Tapi kenapa PAS pertahan? Sebab PAS bukan memperjuangkan Islam. PAS memperjuangkan orang-orang yang bersama dengan dia saja. Sebab itu dia sokong Rasman. Walaupun si Katik ni tahu bahawa Rasman tu pembohong. Berapa kalilah dia kena minta maaf orang ni dengan Anwar tu. Kan? Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia kata orang perempuan pakai seluar skirt balik, pakai skirt, lelaki pakai seluar pendek. Dia tak tahu ke? Dia tu dah tua bangka. Kan? Dia tua pada saya lagi. Saya pun ingat waktu sekolah dulu yang mengubah pemakaian kita daripada membuka aurat kepada menutup aurat, orangnya adalah Anwar Ibrahim. Dialah yang membetulkan pakaian anak cucu kita sekarang. Saya pun sempat dulu pakai seluar pendek di sekolah. Kan?
Perempuan waktu itu pakai skirt. Cikgu pun pakai skirt, saudara. Sebab tu zaman kita sekolah dulu tak pedik lah. Banyak kali raba pemadam tu jatuh bawah meja. Kan? Dah budak-budak pakai skirt, cikgu pakai skirt. Kerap lah raba jatuh bawah meja. Pengasah pensel warna hitam tu pula ada cermin. Dulu-dulu ingat tak dulu. Siapa yang sekarang tahu lah, tak ingat-ingat. Zaman saya dulu pemadam. Ketam pensel tu ada cermin. Cermin tu ikat kat ujung kasut. Bukan saya buat, kawan saya buat. Saya masa dulu baik, saudara. Saya kan ciri-ciri apa ulama tu dah ada kat saya dulu. Pensel saya tak jatuh, rubber saya tak jatuh bawah meja. Cuma sesekali lah pensel jatuh. Kalau jatuh bawah meja pun saya akan tutup. Saya akan memalingkan mata saya. Saya akan rubber pensel tu. Itu saya lah. Tapi itu dulu. Cikgu pakai skirt duduk depan tu, meja depan. Yang perempuan kita kawan pula pakai skirt juga. Yang lelaki pula yang dah berumur tu besar ni, peha pun dah tertempat tadi, berbulu ni peha ni, pakai sarung pendek. Itu keadaan dia dulu. Siapa ubah? Anwar Ibrahim. Masuk akal tak dia yang ubah dasar tu tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri pakai balik skirt? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Tak masuk akal. Tak logik. Tapi wala'an takbir. Sebab apa? Dia tak fikir benda tu betul ke tak betul. Tapi yang bercakap tu ada janggut, ada serban. Takkan dia nak bohong. Ini masalah tu. Ini masalah ada. Taksub yang akan memperbodohkan akal kita. Sampai hari ini kita dengar ucapan Razman. Penuh dengan fitnah. Penuh dengan rasis. Tapi kenapa Tuan bin Toman sebagai seorang ustaz, timbalan presiden, boleh menyatakan sokongan kepada Razman? Sebab bagi mereka bukan Islam yang mereka perjuangkan. Mereka memperjuangkan Razman atas dasar Razman itu pimpin PAS. Itu aja. Kalau dia Islam, dia tak kira lah. Patut dia tegur. Dia tegur Razman. Ini menjadikan parti ini, menjadikan parti ini sampai bila-bila tak akan disukai oleh kaum lain. Keluar je mulut rasis. Dalam parlimen rasis, luar parlimen rasis. Sebab itulah mereka tak nak sign MOU, saudara. Saya nak bagi tahu. Sebab itu PN ni, lebay ni tak nak sign MOU. Sebab dalam MOU yang ditawarkan oleh Kajian Perpaduan itu, di antaranya adalah jangan bermain isu 3R. Sedangkan isu 3R lah adalah makanan harian mereka. Perkauman itu adalah makanan harian mereka. Kalau itu tidak boleh mereka sampaikan dalam ceramah-ceramah, dijadikan satu syarat, dia nak makan apa buah-buah ni? Sebab anjing kurap, makanan dia adalah bangkai. Kalau kita letakkan syarat, bangkai jangan makan. Mereka tidak akan bersetuju dengan syarat tersebut. Itu makanan dia. Satu hari tak boleh berfitnah, satu hari tak boleh nak main perkauman, mereka akan jadi demam, gelisah. Sebab itu dalam muktamar pun, dalam muktamar pun fitnah, luar muktamar fitnah. Kalau dia berani menghadapi kesan daripada fitnah tersebut, tak apa. Tak kisahlah kan, tak apa. Tapi masalahnya bila orang dah nak masuk mahkamah, minta maaf. Berapa banyak dia minta maaf? Suruh Google. Suruh buat list kan, Google dan senaraikan. Mana banyak pemimpin DAP yang minta maaf berbanding pemimpin PAS yang minta maaf dengan DAP. Cuba cari. Fakta boleh cari dengan tangan. Pemimpin DAP yang minta maaf dengan PAS berbanding pemimpin PAS minta maaf DAP. Banyak tu. Itu yang minta maaf. Yang kalah mahkamah lagi banyak. Berapa ada? Tak malu ke kita ni bawa perjuangan Islam? Parti kita perlembagaan Islam. Al-Quran, hadis, ijma' ulama'. Tapi mulut kita jahat. Sedangkan kita tahu Allah perintahkan kita untuk melaksanakan Islam, untuk bawa agenda Islam, memperjuangkan Islam itu dengan dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah, seru ke arah Tuhanmu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Bukan dia tak tahu. Tapi apakah dia pamerkan sifat ini? Tak ada, saudara. Bercakap aja dalam kuliah-kuliah. Tapi mereka lah yang kita tengok lebih teruk akhlak dia berbanding dengan pemimpin gerakan. Pemimpin gerakan pun tak main isu kauman. Pemimpin gerakan pun dalam PN juga. Tapi mereka kalau ceramah, mereka tak main isu kaum.
Pernah tak kita dengar pimpin gerakan mempertikaikan agama Anthony Loke, DAP, sedangkan dia PN, DAP ni bermusuh. Tapi dalam ceramah-ceramah kempen mereka tak mempertikaikan agama daripada DAP ke MCA ke, tak ada. Sebab mereka pun ada agama Buddha, ada Kristian dan sebagainya. Mereka tak sentuh, pribadi pun mereka tak sentuh dalam ceramah-ceramah mereka. Sebab mereka ada batas. Dalam politik itu ada batas. Dia pun tahu akhlak pimpin gerakan ini. Kita ni, pimpin Melayu. Bawa pelakon nama Islam. Parti pula berlogo Islam. Berjenama Islam. Tapi yang keluar daripada mulut kita adalah bangkai-bangkai, saudara. Sebab itu kita kena lawan bapa ini. Sebab kita tak nak generasi akan datang menjadi sebangsa ini. Biarlah yang tua-tua ni pergi. Spesies-spesies yang macam itu. Spesies-spesies lebah hadi ni biar dia bawa fahaman politik tahun 80-an dulu. Politik nak sentiasa nak bermusuh dengan orang. Mereka nak dapat kuasa biar atas dasar permusuhan. Mereka tak nak dapat kuasa atas dasar kebaikan. Sepatutnya jadi kerajaan. Kamu dah tahu dah negara Malaysia ni berbilang kau dengan masyarakat majmuk. Sepatutnya kamu tunjukkan sifat baik, berbaik-baik. Tapi semakin lama semakin rasis. Nampak bendera tak boleh. Dulu nampak Abu Mayat. Ingat, saya masih ingat waktu kerajaan PH Pentah dulu. Apa yang mereka tak sebut tentang Abu Mayat? Aisyat, mereka berhimpun. Ribu-ribu tu. Aisyat masa tu tak ada apa pun sebenarnya. Belum apa-apa berlaku pun. Tapi Aisyat, siapa yang buat masa tu? Tu Saifuddin Abdullah, Menteri Luar ketika itu. Mereka hentam Menteri Luar kerana Aisyat. Sekarang Saifuddin duduk belah mana? Belah mereka. Ada cerita pasal Aisyat? Tak ada. Sebab apa? Saifuddin telah disucikan. Dia hentam Saifuddin tu dengan akidah sekali. Aisyat ni melibatkan akidah. Ni Saifuddin Abdullah ni, Parlimen Indra Mahkota. Macam-macam dia hentam Saifuddin dulu. Kan? Last sekali Saifuddin Abdullah kianat pikiat masuk bersatu geng dia, maka disucikan. Suci lagi menyucikan. Ni bapak dia. Bapak dia, saudara. Mahathir yang hentam, yang hina sunnah Nabi tu pun dah suci. Mahathir dah taubat, dia kata. Mahathir mengatakan mangsa mali mati katak, dah suci. Mahathir mengatakan hukum hudud tidak sesuai dilaksanakan negara kita, dah suci Mahathir sekarang. Mahathir mengatakan Nabi dulu ada janggut sebab tak ada pisau jilid, Mahathir dah suci sekarang. Sebab apa? Sebab Mahathir sokong dia. Senang aja. Nak buang dosa, masuk parti PAS. Masuk parti mereka suci, saudara. Kita boleh tunjuk satu persatu bukti kalau kita nak tunjuk. Betapa hipokritnya parti PAS ini. Kan? Daripada cerita zaman apa kata rakyat, kita boleh sembang dengan waktu dia mereka dalam mufakat nasional, kita boleh sembang hipokritnya mereka. Waktu mereka tebuk atap, kita boleh sembang. Banyak, saudara, kalau saya nak sembang. Dan saya kalau kita sembang, saya akan ulang benda-benda ni. Banyak kali saya akan ulang. Tak larat nak cerita. Pakcik ni DAP ke? Yang pasti saya bukan parti PAS, itu je saya nak beritahu. Bendera China dekat Teluk Intan, mereka mengamuk bukan main. Tapi jangan lupa, saya nak bagi tahu anak-anak budak atas pagar, tolong fikir balik. Baru lagi, setahun lepas je kan, betul tak? Satu bendera Israel berkibar di rakyat Terengganu mengibarkan bendera Israel. Ada kes bendera Israel berkibar di Terengganu. Mana dia anak-anak bangkit? Ada anak berimpun? Ada? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab berlaku di Terengganu, negeri dia. Walaupun bendera Israel. Ada kecoh. Kita pun tak main isu tu, saudara. Kalau kita nak kutip boleh. Bendera Israel berkibar di negeri yang diperintah oleh PAS. Kalau kita nak jadi bahan kempen, boleh, saudara. Tapi kita kata ini isu murahan. Tengok dia masuk komen. Mencarut. Ni hasil-hasil daripada lebay-lebay macam ni, dapatlah anak murid macam ni. Datang komen mencarut. Blok sikit. Moderator yang mencarut tu, dia sebenarnya tujuan dia mencarut supaya akaun saya kena ban, itu je. Bila dia mencarut banyak kali, perkataan lucah menjadi keluar, ya. TikTok akan tengok dan akaun saya jadi mangsa. Akaun saya tak pernah kena dah. Tak payah kalau dia mencarut ni, tak payah mute, ban, block terus. Block terus. Kan?
Kalau nak marah sangat, naik atas. Meh, saya berhenti sekejap. Saya bagi naik atas. Cepat, request. Kalau nak berhujah sangat, saya bagi ruang. Yang kaki mencarut tadi, saya jemput naik atas. Naik kotak. Cepat. Kalau betul kamu anak jantan lah, naik atas. Naiklah. Penat. Kan? Tak penat ke naik? Lebih baik cakap atas ni, naik atas. Request cepat. Mana dia? Naiklah. Oleh kerana saya bagi peluang dia tak naik, saudara, blok. Saya minta admin tolong blok. Sebab kita bagi peluang dia komen. Lepas tu dia spam. Lepas tu kita bagi peluang dia naik, dia tak naik. Tujuan dia nak kacau akaun ni, dia nak bagi musnahkan akaun ni. Penakut. Dia kalau boleh, dia nak ganggu. Sebab dia tak mahu kita dedahkan betapa bangsatnya pemimpin-pemimpin mereka. Itu sebenarnya. Sebab dia tahu sekarang ni sokongan pada mereka dah merudum. 2 pilihan raya menunjukkan anak-anak muda dah mula kembali menyokong kerajaan perpaduan. Yang atas pagar pun dah mula kembali menyokong perpaduan. Kaki tangan kerajaan pun dah mula kembali menyokong kerajaan perpaduan. Kerana apa? Kerana keberkatan kita dan kawan-kawan kita setiap hari bagi penjelasan dan penerangan. Kita datang buat live bukan nak mencarut. Tak seperti mereka. Tengok Papu Kari tu kalau buat live. Kan? Kalau tak mencarut bukan dia nama dia. Tapi kita bukan style macam itu. Saya cakap, ya, kalau kata nak kasar ke, nak cakap apa pun tak apa. Tapi yang saya cakap ni benda betul. Apa yang disebut tu benda betul. Apa yang berlaku di Teluk Intan dalam perhimpunan tu benda yang betul. Apa yang diucapkan dalam zaman benda yang betul. Ya? Saya katakan dalam zaman tidak ada maruah, dalam zaman itu dayus, benda tu betul. Berlaku. Terbukti. Kalau rasa tak betul, naik kotak. Perbetulkan saya. Saya boleh minta maaf kalau saya salah. Naik kotak. Sebab tu saya nak dedahkan. Sebab saya bukan baru sehari 2 hari kenal parti lebay ni, saudara. Saya pernah bersama mereka. Tak pernah masuk ahli, tapi pernah bersama mereka. Pernah sepentas ceramah dengan mereka pun. Kan? Tahu macam mana gerak kerja mereka. Tahu macam mana. Allah akan muliakan satu jemaah atas parti. Ya? Kalau kau sendiri memuliakan diri kau. Dan kau sendiri tunjukkan kemuliaan itu kepada orang lain. Tapi kalau kau tunjuk diri kau tu, ya, satu diri yang, bangsat, bacul, perkauman, dayus, siapa nak sokong? Harapkan walaon tu orang bodoh. Sebab tu Haji Hadi kata dia mensasarkan anak muda yang jahil. Sebab kalau ada anak muda yang jahil, anak muda ini tidak tahu yang dia tu bodoh. Bila dia ada di kalangan anak muda yang jahil, maka nampak dah Haji Hadi tu cerdik. Sebab itu dia suka anak muda yang jahil. Bila ada anak muda yang jahil, dia bagi tahu jalur gemilang, 14 jalur gemilang itu maksudnya 14 suku kaum. Maka anak muda yang jahil ini akan takbir. Sebab dia jahil, dia tahu. Sebab tu dia boleh kentong. Sebab itu kerja kita serap, ya, mengurangkan anak-anak muda ini dari terus ditipu oleh lebay-lebay. Ya, dari terus ditunggang oleh lebay-lebay kelarah ini, saudara. Itu tugas kita, kewajipan kita. Dan dalam Islam pun kalau kita tahu perkara itu tak betul, wajib kita bagi tahu. Mencegah kemungkaran, menyeru kebaikan. Merayan untuk DAP. Merayan tu buat orang dalam TikTok ni. Nak tanya TikTok, nak tanya ni. Walaupun kat TikTok ni dah faham dah masuk ketimbang. Kena bagi saya kursus. Atau saya dah bagi dah kuliah. Kursus pendek berkenaan dengan apa? Dengan ketimbang. Dah faham belum? Kena bagi nak ajar sekali lagi. Nasib kamu lah dia macam mana. Kan? Kamu dah terjebak dalam golongan macam itu kan? Dah terjebak dalam golongan pembodohan. Nak macam mana? Terimalah Razman tu. Lepas ni jangan malu tau. Lepas ni kedengarlah cerita Razman minta ampun dengan Komeng. Lepas ni macam mana dia minta ampun dengan Anwar tu. Apakah kami belum gua? Apakah kami belum gua? Itu lagi dengan Anwar kali dengan Komeng pula. Sekarang ni dia tunjuklah hebat. Tuan Brain Tuan Man pun sokong dia sekarang. Pasal apa? Kenapa pula Tuan Brain Tuan Man sokong Razman? Pasal Razman fitnah. Razman tu fitnah, terang-terang fitnah dengan Komeng. Tapi kenapa Tuan Brain Tuan Man sokong? Sebab Tuan Brain Tuan Man kata, aku pun sama macam dia lebih kurang.
Tengok aku fitnah Anwar. Aku kata Anwar tak ambil gaji. Tapi kemungkinan dia makan lawan. Anwar tu tak ambil gaji. Kemungkinan masuk online, transfer online. Aku pun fitnah Anwar. Razman fitnah dengan komen. Kita sama je. Kita serupa. Sebab tu tak pelik. Kaki fitnah, sokong kaki fitnah. Kan? Makanan dia sama. Sama-sama makan bangkai. Kan? Saiz badan pun berkurang je. Kan? Janggut pun sama-sama putih. Tua pun berkurang lah tuan kau. Tapi tak sedar diri. Tunggang agama. Pakai jubah. Tapi keluar pada mulut dia dah ada bangkai-bangkai. Saudara. Kita terasa sebab kita orang Islam. Imej yang kamu gunakan tu imej Islam. Kita tak nak orang bukan Islam tengok ini ke Islam. Bercakap, berjubah, serban. Tuduh pemimpin DAP yang tak terlibat pun dalam program itu. Kamu tuduh. Jadi orang yang bukan Islam di situ kata, ini Islam ke? Ini ke akhlak Nabi? Jadi sebab itu kita bagi penerangan supaya bukan Islam ada yang tengok live hari ini, dekat TikTok hari ini, yang ada kat YT hari ini, saya nak bagi tahu itu bukan akhlak Islam, itu akhlak parti PAS.